Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Nurul Izzah bersuara tentang kerisauan terkini beliau berkait dengan dunia politik dan juga dunia semasa. Ada kebenarannya apa yang Nurul Izzah kata ini, yaitu kerisauan beliau. Orang muda lebih percaya influencer. Nurul Izzah risau tentang hal ini. Saya secara pribadi pun, saya risau kalau orang muda lebih percaya influencer. Influencer sekarang ini kebanyakannya hanya mahu meraih perhatian, meraih viewer, meraih like. Mereka kadang-kadang tidak mempunyai ilmu yang cukup pun. Mereka terjun dalam dunia media sosial dan mendapat perhatian ramai. Itu saja. Kebanyakannya ilmu di dada, boleh kata kurang. Mereka hanya bercakap, tetapi kebanyakannya mereka tak tahu apa-apa. Jadi betullah apa yang di Nurul Izzah katakan ini. Dia risau orang muda lebih percaya influencer. Tren sekarang orang muda memang mereka sangat suka mendengar apa yang influencer nyatakan. Cabaran utama untuk pemimpin dan parti politik negara ini, kata Nurul Izzah, ialah memenangi kembali kepercayaan rakyat. Rakyat sekarang mereka lebih percaya kata-kata influencer, kata-kata pempengaruh berbanding dengan pemimpin negara, apalagi dengan kepimpinan negara. Kadang-kadang mereka lebih percaya orang dalam media sosial berbanding pemimpin negara. Menurut naib Presiden PKR yang kini bertanding bagi jawatan nomor 2 parti itu, kebanyakan rakyat terutama golongan muda lebih mempercayai pempengaruh dan pemimpin masyarakat setempat berbanding ahli politik. Memetik data tinjauan yang tidak dinamakan, Nurul Izzah berkata, sebanyak 68% orang muda tidak mengambil pusing hal-hal politik semasa. Namun demikian, boleh juga kita menganggap apa yang Nurul Izzah cakap ini betul. Memang ramai anak muda lebih percaya influencer daripada ahli politik. Karena ahli politik ini sangat dominan ataupun seringkali sangat dikaitkan dengan pembohongan, janji palsu, dan ketidaktepatan kata-kata mereka. Kemarin cakap lain, hari ini cakap lain. Datanya pula banyak di media sosial sekarang. Seringkali pempengaruh ini lebih rajin daripada ahli politik. Pempengaruh ini suka mencari data, suka mencari bahan untuk mendapatkan rating yang baik, view yang baik. Walhal pada masa yang sama, ahli politik pula. Ada ahli politik yang bodoh-bodoh. Kita boleh kata bukan bodoh, tapi buat bodoh-bodoh. Manakan tidak kita katakan buat bodoh-bodoh kalau mereka kadang-kalanya bercakap tidak melihat data. Lebih baik pempengaruh ini. Mereka kadang-kadang suka mengorek data. Mereka rajin, tekun mencari data, mencari bahan. Berbanding ahli politik, mereka banyak kali kena saman sebab mereka tak pernah tengok data. Yang mereka cakap ialah berdasarkan apa yang disampaikan oleh media sosial terhadap terutamanya pempengaruh. Itu sebabnya ramai ahli politik yang kena saman karena mereka menjadikan bahan pempengaruh sebagai bahan politik mereka. Jadi, pempengaruh lebih rajin, tekun berbanding ahli politik. Itu sebabnya Nurul Izzah risau. Dia kata perlu diperbaiki. Mereka lebih banyak meletakkan kepercayaan pada tangan influencer, pempengaruh, asatiza, pemimpin masyarakat yang mereka rasakan lebih mewakili suara mereka, kata Nurul Izzah. Jadi mana-mana parti politik pun apabila kita ada maklumat ini, yang saya cadangkan, yang saya mahukan, perkara pertama kita lakukan atau kita kongsi dengan pimpinan supaya kita dapat melawan apabila masanya tiba, katanya. Dia berkata demikian ketika berucap pada program Temu Rapat Akar Umbi bersama membina parti kita di Kuantan Pahang malam tadi. Ini adalah lanjutan siri jelajah Nurul Izzah dan pasukannya ke seluruh negara menjelang pemilihan parti dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei ini. Turut hadir calon naib Presiden PKR Amiruddin Syari dan calon ketua wanita Fadalina Siddiq.
Dalam pemilihan kali ini, Nurul Izzah bertanding bagi jawatan timbalan presiden dalam pertembungan 1 lawan 1. Seorang lagi calon bagi jawatan berkenan ialah penyandang Rafizi Ramli. Menurut Nurul Izzah, dia tidak mahu PKR menjadi parti minoriti dan terus kehilangan sokongan bukan Melayu pada masa depan. Bagi tujuan itu, katanya, dia menyorakan pandangan bahawa rundingan antara parti disemak semula sebagai persiapan menghadapi PRU akan datang. Namun Nurul Izzah tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pandangannya itu, sama ada merujuk kepada rundingan antara parti komponen dalam PH atau membabitkan parti lain dalam kerajaan perpaduan. Dari awal, paling tinggi pada tahun 1999 di Melayu kita tak sampai tahap 55%. Sekarang selalunya 30% di Melayu. Selangor jauh lebih tinggi berbanding negeri lain. Jadi, adakah salah jika kita cuba cari jalan, belajar saling kongsi apa yang berlaku di Selangor dengan negeri-negeri lain, katanya lagi. Untuk rekod, baru-baru ini Rafizi mendedahkan bahawa PH berdepan dengan isu kritikal berkaitan sokongan kepada mereka sama ada daripada kalangan Melayu atau bukan Melayu. Kata Rafizi, jika PKR ingin mengekalkan penguasaan antara 30 hingga 40 kerusi parlimen yang dimenanginya, parti itu memerlukan sekurang-kurangnya 35% sokongan Melayu. Kalau kita tak cecah 35% sokongan Melayu, buatlah macam manapun, peluk dan damaikan akar umbi macam manapun, kita tak akan menang PRU akan datang, katanya di Seremban. Kenyataan itu selari dengan dapatan firma penyelidik Ilham Center yang turut menyatakan perkara sama. Nurul Izzah pada majlis malam tadi turut mengingatkan kepimpinan PKR mengenai prestasi parti itu dan PH pada PRU 15 apabila gabungan berkenan kehilangan beberapa kerusi penting kepada PN. Ini adalah isyarat jelas yang memerlukan perubahan strategi. Strategi lama perlu dinilai semula, katanya. Terdahulu, Amiruddin ketika berucap pada program sama berkata, sasaran PKR untuk memenangi 50 kerusi bukan dibuat secara tergesa-gesa. Sebaliknya, hasil perancangan dan gerak kerja dilaksanakan bersama Nurul Izzah sejak lebih setahun lalu. Memang kita dah rangka, bincangkan ada gerak kerjanya, bukan hanya jadi peneliti dashboard di pejabat selepas bangun tidur, katanya. Kita kena turun, perkukuhkan jentera dan itulah tugas pertama saya. Izzah dan pimpinan lakukan selepas kami diberikan mandat, katanya. Jika tuan-tuan beri kepercayaan, kita akan lihat bagaimana tren pengundian, komunikasi dan memperkasa jentera. Pasukan Parti Pemuda Wanita bagi pastikan 50 kerusi disandarkan pada PRU depan akan dimenangi dengan bergaya, katanya lagi. Menteri Besar Selangor itu menambah, sasaran diletakkan tidak terhad kepada Pahang dan Terengganu sahaja, bahkan turut membabitkan kawasan strategik di Kelantan. Kita pernah ada kerusi menang di Kelantan dan dengan gerak kerja yang kita lakukan sekarang, tidak mustahil untuk kita kembali mendapat kerusi di Ketere, Tanah Merah, Macang dan Kota Bahru. Semua ini tidak mustahil jika kita berkukuh jentera, komunikasi dan rapatkan saf kepimpinan sedia ada, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Zahid Hamidi buat satu lagi kejutan. Beliau kata, tiada pihak anggap parti sebagai dominan. Beliau mengingatkan pengurus supaya jangan ada pihak yang menganggap parti sebagai dominan. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan mana-mana parti politik supaya bekerja sama dan bergabung sebagai parti lain dengan parti lain dalam membentuk sebuah kerajaan termasuk di Sabah. Timbalan Perdana Menteri itu juga berkata, perkara tersebut adalah tren global dan lumrah di mana-mana negara, termasuk kedudukan BN dalam kerajaan ketika ini. Ini lumrah juga di negara lain. Pilihan raya umum ke-15 juga tidak ada sebuah parti dominan, kata beliau. Biarlah UMNO parti terbesar, tapi tak banyak menang kerusi kecil pun kita telah beri sumbangan.
Saya nampak tren sama berlaku di pilihan raya negeri Sabah 17, kata beliau. Jangan mana-mana pihak terlalu besar hati untuk merasakan bahwa partinya itu dominan dan tidak memerlukan kerjasama dengan parti lain. Jika ada yang berhasrat untuk bertanding solo, mereka harus mengetahui bahwa ini adalah tren dunia dan saya yakin ini juga berlaku di Sabah, kata Ahmad Zaid Hamidi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir melancarkan gerak 17 UMNO Sabah, Dewan Undangan Negeri Dun Karambunai, Parlimen Sepanggar di Institut Kemahiran Mara IKM di Kota Kinabalu hari ini. Berhubung kerjasama dengan parti lain, Ahmad Zaid berkata, BN dan Pakatan Harapan PH masih belum mengutamakan hal tersebut dan tidak pernah menutup pintu rundingan serta masih terbuka mengenainya sehingga PRN 17, katanya lagi. Saudara, adakah selepas daripada pendedahan daripada Zaid Hamidi ini akan membuka hati Haji Jinor GRS untuk bergabung dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional? Jika itu berlaku, maka bolehlah dianggap bahwa kemenangan sudah boleh dijangka dalam PRN di Sabah. Jika PH, BN, dan GRS bekerja sama sepenuhnya, ini pasti akan memberikan impak besar, tamparan besar kepada Perikatan Nasional, khususnya pembangkang di negeri Sabah. Hanya satu yang mungkin akan menjadi halangan kepada gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan GRS, yaitu Parti Warisan. Sejauh manakah kesediaan Haji Jinor bekerjasama dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional, semuanya masih lagi menjadi tanda tanya. Dan dijangkakan kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional GRS bekerjasama, yang paling menjadi masalah ialah tentang pembahagian kerusi. Ini yang akan menjadi halangan besar. Kalau GRS tidak bekerjasama ataupun tidak bergabung dengan Pakatan Harapan BN, maka GRS boleh bertanding di semua kerusi. Keberangkalian mereka untuk lebih besar menang lebih baik. Tapi kalau mereka bekerja sama dengan Pakatan Harapan BN, kerusi yang mereka boleh tandingi juga pasti akan menjadi kurang dan keberangkalian untuk menang juga boleh dipersoalkan. Tetapi pasti banyak kerusi boleh diperoleh dalam gabungan ini. Apa pula pendapat Anda? Perlukah Haji Jinor dengan naratif parti lokal untuk Sabah atau Sabah untuk Sabahan? Perlukah beliau bergabung atau tidak? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.